أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya jumpa call sahabat kita dari Singapura. Harap masuklah. Okey. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekali lagi ya sahabatnya. Sahabatnya, hari ini saya live dalam grup dalam grup mereka yang pernah belajar dengan PPHM dalam kuliah online. Sebelumnya lah. Cuma hari ini kita nak bicara mengenai satu remedi, iaitu remedi ke-127, Bovista Lycoperdon. Satu remedi yang boleh dianggap rare remedi tetapi penting. Juga ia dicatat di dalam buku bilik saya ni hari ni ada Master Key to Homeopathic Material Medica ni, buku lama ni. Zaman Dr. Tiu sudah 30 tahun bersama dengan saya. Saya ada dua buku yang terbaru, saya beli buku yang sama juga. Ini yang saya beli dengan Dr. Tiu sendiri. Dan dia ada senarai nama remedi Bovista ini. Menunjukkan remedi ini walaupun dia rare, penting dan biasa digunakan juga. Okey sahabat, tadi saya nak mula awal tadi ya. Cuma kenapa tak boleh awal tadi? Rupanya live saya satu kena block. Live saya atas nama saya sendiri tu, FB atas nama saya kena block hari tu. Sebab sikit catatan iaitu terbaik Hamas. Terbaik Hamas. Catatan itu sedikit menyebabkan saya kena block lebih kurang 3 minggu ke 4 minggu. So tidak boleh catat terbaik Hamas. Terbaik Palestin tak apa, Hamas tak boleh. Tapi tadi waktu bangun sebelum subuh tadi saya juga buat posting. Sebab itu berita terbaru yang bagus juga, iaitu hampir dengan 3,000 orang tentera Israel telah meninggal kesan peperangan Israel Palestin ini, dan juga sangat ramai yang cedera, melebihi 11,000 orang. Sedangkan laporan daripada Israel itu tidak menyebut seramai itu, hanya berapa ratus sahaja, sedikit sahaja. Itu untuk mengelabui allies dia lah, especially terutamanya Amerika Syarikat yang merupakan penyokong kuat kepada Israel. So itulah reminder, kalau tak boleh catat lah, sebab Hamas bagi mereka dianggap sebagai pengganas. Tetapi di Malaysia dan kebanyakan negara Islam, sebahagiannya tidak menganggap pengganas, tetapi ia adalah pejuang Palestin untuk memerdekakan Palestin. So mudah-mudahan Palestin mencapai kejayaan, insya-Allah dalam waktu yang terdekat. Okey, itulah sebab tadi saya nak live dengan guna satu akaun tapi tak dapat. Okey, so hari ini kita bicara remedi Bovista Lycoperdon. Okey, saya pun belum add lagi. Ada sahabat yang minta daripada saya berjaya untuk add. Saya belum add, tapi saya tahu beliau pernah membeli buku Organon dan buku apa dahulu, saya lupa. Tapi secara automatik siapa yang beli hujung tahun ini, tak kira apa buku pun, yang merupakan buku homeopati, yang nanti bila kita habis cetak
kalender. Kita cetak kalender untuk tahun ketiga tahun ini. Kita hantar. Satu juga sebab apa saya cetak tu, sebab senang saya nak hantar buku-buku yang tidak terlalu banyak, saya balutkan dengan kalender dan post. Itu antara tujuannya, dan bolehlah dapat kalender free. InsyaAllah lah, siapa yang kebetulan nak. Yang tu nanti saya live berasingan untuk open live. Yang ni live dalam grup. So, Bovista Leukopadon. Siapa yang ada buku material medikal homeopati, jilid yang pertama, remedi dengan bermula huruf B, iaitu Bovista. Okey, disebutkan oleh Dr. Borik bahawa remedi ini mempunyai satu kesan jelas ke atas kulit. Maknanya remedi ini bagus untuk simptom-simptom kulit. Sebab dalam bentuk rawnya, ia boleh mengeluarkan erupsi. Kalau kena bahagian kulit, timbul letusan-letusan seperti eczema. Tidak semestinya ia merawat semua jenis eczema, tapi eczema dengan simptom-simptom tertentu. Eczema ni banyak ada yang sampai meleleh air berlendir, melekat dan sebagainya. Banyak perkara berkaitan eczema. Tetapi antara simptom apabila kena bahan ini, ia boleh create eczema, maknanya ia boleh guna juga untuk simptom-simptom eczema tertentu. Juga remedi ini memberi kesan ke atas sirkulasi. Circulation, circulation maknanya apa ni? Circulation biasanya berkaitan dengan darah. Maknanya jika ada masalah darah, masalah bagaimana nanti kita lihat dalamnya, circulation dan juga cenderung kepada hemorrhage. Itu penjelasannya lah. Berkaitan dengan sirkulasi, maknanya ada kebocoran dalam saluran darah dengan kaku keletihan. Itu terjemahan saya, kaku keletihan. Kalau ada terjemahan lain yang lebih baik, boleh info, sebab buku kita itu open untuk kritik. Tapi bahasa Inggeris asalnya languor. Languor, itu saya terjemahkan dengan keletihan. Banyak istilah keletihan. Lassitude, dia sebut languor and lassitude. Maknanya kedua-duanya juga boleh diertikan seperti keletihan. Dia kata mark, languor dan lassitude. Maknanya sangat jelas. Mark, languor ni maknanya keletihan yang sangat jelas. Keletihan yang nampak. Dan kelesuan. Terjemahan saya untuk lassitude itu kelesuan. Kelesuan. Maknanya ini simptom ni. Ini simptom. Maknanya kalau orang ada masalah hemorrhage juga, pastinya dia ada isu berkaitan keletihan dan kelesuan. Sebab ada kekurangan darah di situ. Yang ketara katanya. Very vivid. Apa bahasa istilah sering disebut? Mark. Mark itu istilah saya gunakan ketara. Mark. Yang keletihan dan kelesuan yang ketara. Remedi ini sesuai dengan kanak-kanak gagap. Itu terjemahan saya untuk istilah Inggeris stammering children. So remedi ini sesuai untuk stammering children. Seorang yang bercakap dia tergagap-gagap sesuai dengan anak dara tua. Kenapa terjemahan anak dara tua? Anak dara tua ia sebut old maids with palpitation. Dengan ada palpitasi, ada rasa berdenyut-denyut. Biasanya palpitation berkaitan dengan jantung lah. Anak dara tua yang bersama dengannya ada palpitasi dan juga sesuai dengan pesakit jenis, saya sebut situ terjemahan detail erupsi kulit tetar saya sebut. Bahasa Inggeris tertiary patients. Bahasa Inggeris itu saja tertiary patients. Tapi saya sebut situ jenis erupsi kulit. Tetar ni penyakit kulit juga yang jenis ada letusan-letusan. Letusan bertumpuk-tumpuk seperti eczema. Tadi dah sebut eczema. Ataupun dia lebih berupa seperti
hampir dekat dengan kurap jugalah. Tapi dia jenis tompok-tompok dan ada pustul. Mungkin tumbuh isi darah, bukan isi darah, isi nanah ataupun cair isi yang berair. Okey, disebutkan stage of numbness and tingling in multiple neuritis. Okey. Tingling, itu biasa Istilah tingling kita boleh cari dalam mana-mana terjemahan pun. Dia merujuk kepada kekebasan. Kekebasan kadang-kadang disebut juga dengan sifat menggelenyar, tingling. Di sini sebut numbness and tingling, maknanya kekebasan dan rasa menggelenyar. Menggelenyar ni banyak istilah kalau kita lihat dalam Dewan Bahasa pun, dia merujuk pada keadaan rasa semut-semut, rasa cucuk-cucuk sikit-sikit, yang menyebabkan ketidakselesaan. Okay, dia kata peringkat kekebasan, rasa kebas, kita tahulah rasa kebas, rasa seakan tempat tersebut rasa besar. Lebih kurang begitulah kekebasan dan menggelenyar dalam neuritis berbilang. Itu bahasa Dewan Bahasa lah disebut neuritis berbilang, multiple neuritis. Itu keradangan bahagian saraf kulit lah, especially. Simptom penting juga disebut asfiksia. Okey, asfiksia yang disebabkan wangi-wangian atau asap arang. Asphyxia due to charcoal fumes. Itu bahasa asalnya. Saya rujuk juga yang bahasa Inggeris di sini. Okey, apa itu asphyxia? Ini rasa sukar bernafas. Okey, rasa sukar bernafas akibat halangan saluran udara kita yang mana kita ingin menyedut nafas itu. Mungkin rasa seakan tersekat, maknanya kita sukar. Nak bernafas, nak tarik nafas tu sukar. Sebab apa? Puncanya daripada wangian. Maknanya tak tahan lah. Kalau ada wangian, orang pakai wangian pun, dia mula rasa seakan sesak nafas. Atau bau asap arang. Okay. Asphyxia. Seperti kita membakar sate ke ayam ke, bakar-bakar, lepas tu kita mula rasa sesak. Tak sedap duduk lah. Begitu juga bila kita masuk ke restoran, lepas itu kita kipas. Lepas tu dia membawa pula asap-asap orang memasak di dalam, menyebabkan kita rasa sesak nafas. So Mofistan antara remedi yang boleh digunakan. Dan secara detailnya, ini satu remedi yang kita kata rare, tetapi detailnya ada di dalam buku Dr. Borik. Bahagian minda, contohnya bahagian minda, dikata perasaan membesar, okay, enlarged sensation, awkward, everything falls from hands. Okay, itu bahasa Inggeris. Okay, terjemahan yang saya buat di situ. Rasa membesar, sensasi membesar, itu yang berkait dengan apa yang kita sebut tadi, rasa kebas. Itulah rasa tempat tu besar, rasa kebas. Dan kita rasa kekok. Keadaan kekok itu menyebabkan kalau kita pegang sesuatu benda itu jatuh. Maknanya kita tidak boleh pegang dengan kemas. Kita pegang, terjatuh. Dan kita, kalau kita ni dengan umur, saya sangat perasan lah. Kadang-kadang benda kita pegang tu tidak begitu kemas dan menyebabkan benda tersebut terjatuh. Kita boleh cuba remedi ini. Remedi ini saya biasa guna juga remedi lain, jaga remedi ini. Tapi remedi ini boleh guna untuk keadaan seseorang yang rasa kekok bila pegang sesuatu, dan bila dia pegang tu, benda tu mudah jatuh. Maknanya tak kuat. Dan minda dia sensitif. Okay. Ini berkaitan dengan minda. Minda dia kekok dan dia sensitif. Dia rasa kekok. Sehingga bila dia pegang sesuatu itu, boleh jatuh. Okey, sekarang kita lihat simptom partikular bahagian kepala. Dikata
sensasi seolah-olah kepala sedang membesar. Juga ada simptom-simptom kekebasan di sini. Dari segi minda dia rasa membesar, sesuatu membesar, perasaan dia pun membesar. Dari segi kepala pun dia rasa sedang membesar. Sedang mengembang pun boleh juga. Ada tempat tertentu dia sebut mengembang. Terutama bahagian oksiput. Maknanya bahagian kepala, belakang kepala ni dia rasa besar. Rasa macam kebas. Sakit kepala mengembang. Okey. Ada istilah mengembang. Distensive headache, worse early morning. Okey, itu bahasa Inggerisnya. Distensive. Jadi terpaksa kita terjemahkan dengan sakit kepala mengembang. Tetapi dia membawa kepada simptom tadi juga. Simptom membesar, simptom expand, simptom numbness. Numbness itu apa kita sebut tadi? Kebas. Okey. Itu simptom yang lebih kurang sama lah. Tapi dia guna bahasa yang berbeza. Sebab itu gambaran yang diberikan oleh orang yang menguji bukti ubat. Orang yang buat proving ubat tu, dia sebut mengembang. Ada yang sebut kebas, jadi kebas lah. Jadi ini yang dimasukkan dalam material medika. Sakit kepala mengembang, dan bila keadaan waktu melaratnya ialah di waktu pagi. Awal pagi, bangun pagi, lepas solat subuh, awal pagi lagi. Maknanya dia rasa sakit kepala dan rasa membesar. Di tempat terbuka. Kalau dia keluar daripada kawasan rumah dia, umpamanya tempat terbuka, dia rasa sakit kepala yang mengembang. Okey. Dan juga melarat kalau dia berbaring. Maknanya tidak selesa duduklah kalau berbaring. Maknanya dia nak membaringkan badan, nak tidur. Dia rasa kepala terkembang. Okey. Dan dah ada discharge dari hidung bertali. Ini penting juga. Discharge keluar, cecair keluar dari hidung. Cecair dia tu kental, maknanya dia bukan nipis ataupun seperti air. Maknanya dia pun, bila dia kental tu selalunya dia bertali lah. Maknanya kita tarik dia tu seperti tali. Kita tarik dia tu seperti tali, maknanya dia tak nak putus. Itu ciri kental. Dan kental juga membawa kepada keadaan tu bertali. Keadaannya bertali. So, rasa sakit tumpul lembab, memar dalam otak. Saya guna tumpul lembab ini untuk dull. Dull, bruise, pain in brain. Saya cek banyak kalau pasal dull ni. Ada orang terjemah sebagai tumpul, ada orang terjemah sebagai lembab, ada orang terjemah sebagai banyak terjemahan yang diberikan untuk dull. Bodoh pun ada juga. Okay. Saya ambil dua perkataan, saya cantum. Tumpul lembab, itu makna dull. Dan memar, bruise feeling tu memar, rasa memar dalam otak. Memar ni rasa seperti lepas terpukul lah. Itu sakit. Rasa tumpul. Bagaimana rupa sakit rasa tumpul? Rasa kita tak boleh nak lembab. Bila kita nak fikir tu, tak boleh pergi jauh. Tak boleh pergi jauh. Maknanya dia tersekat. Tak boleh pergi jauh. Dia tumpul. Boleh kata tidak cerdas juga lah dari satu segi. Sakit tumpul lembab, memar dalam otak, rasa gagap. Okey, Puan Yana pun dah masuk. Puan Yana daripada Singapura. Alhamdulillah, itu student kita yang lama. Gagap, rasa gagap. Gagap tadi dah sebut. Stammering children tadi, kalau kita ingat. Pengenalan kita sebut stammering, maknanya kanak-kanak yang gagap. Tak semestinya kanak-kanak. Orang lain kalau dia gagap untuk bercakap, nak menyebut sesuatu, dia susah, lambat. Ataupun dia kena fikir sekejap untuk bercakap. Itu gagap. Dua remedi dimasukkan oleh Dr. Borik itu.
lihat stramonium, lihat mercurius soul. Dua remedi ini ada kaitan juga dengan gagap. Dan gagap ini disebut dalam italic. Dalam Dr. Borik ini disebut dalam italic, maknanya simptom dia tu kuat untuk gagap, untuk guna Bovista ni. Dan kulit kepala gatal-gatal. Okey, kita diperkenalkan tadi di awal, ia ada kesan ke atas bahagian kulit. Sama ada eczema ke, gatal-gatal ke, sini disebut kulit kepala rasa gatal-gatal, dan gatal itu melarat dengan panas, dengan kehangatan. Saya sebut kehangatan. Kehangatan ni selalunya dia tidak sebut hot. Kalau hot kita terus terjemah panas saja. Disebut warm. Warm ni macam mana? Keadaan yang tidak betul-betul panas tapi hangatlah. Kalau kita kalau reka hantar selalu sebut air suam lah. Suam. Rasa suam tu rasa panas. Warm. Feeling warm. Okay. Dia melarat dengan hangat sedikit, dan bila dia ada rasa sensitif ataupun bila sensitif, bila hangat itu dia nak menggaru. Bila nak menggaru, dia mesti garu sampai rasa sakit. Tempat tu tercalar, rasa sakit. Kalau selagi tak rasa sakit, dia tak lepas. Dia asyik nak menggaru sahaja. Okay. Bahasa Inggeris disebut must scratch until sore. Mesti garu sampai rasa sakit. Ada jenis gatal kita yang kita hanya berhenti menggaru apabila dia sakit. Ada kes kita berhenti menggaru apabila dia berdarah. Seterusnya, simptom partikular bahagian muka, ada kelemomo, ada kulit keras. Okey, ada kelemomo situ dan ada kawasan di kepala itu kulit dia keras. Okey, boleh perasan kalau kita lalukan tangan tu ada bahagian mana keras. Kalau ada lah, kalau tak ada, tak ada lah. Sekitar lubang hidung, kelemomo dan muka. Disebut muka kelemomo. Kelemomo bahagian kepala selalunya. Tapi disebut di muka ni. Dan kulit keras sekitar lubang hidung. Kulit keras sekitar lubang hidung. So, mana-mana sini ada kulit keras. Siapa yang pernah ada kulit keras? Saya kulit keras saya dah kat telinga ni. Tapi dia, kalau orang Kelantan dipanggil bakok. Sudah bakok dah. Tak boleh nak dilembutkan. Dia memang dah keras. Di sini dia kata kulit keras sekitar lubang hidung serta pada sudut-sudut mulut. Maknanya sudut-sudut mulut ni rasa keras. Kulitnya memang keras, bukan rasa saja. Kedua bibir merekah pecah. Itu istilah yang saya beri. Merekah pecah. Face, corners of mouth, lips chapped. Dia kata lips chapped. Dia pecah-pecah. Boleh. Saya sebut situ merekah pecah. Ada pendarahan hidung dan gusi. Okey. Tadi pengenalan tadi kita sebut remedi ini bagus juga untuk masalah sirkulasi dan ada kaitan dengan hemorrhage. So sini bahagian muka, maknanya semua kawasan ni dia tak asingkan hidung, mulut, mata, telinga. Dalam setengah keadaan dia detailkan. Di sini tidak. Bahagian muka tu dia cerita mengenai bibir, mengenai lubang hidung, dan dia cerita ada pendarahan hidung dan pendarahan bahagian gusi. Mudah berdarah maknanya. Disebabkan mengguna, okey, saya langkau. Pendarahan hidung dan gusi saja disebut. Kedua pipi dan bibir rasa bengkak. Bukan berdarah saja, pipi dan bibir terasa bengkak. Okey, apa kaitan bengkak tadi? Bengkak tadi seperti yang awal tadi kita sebut numbness, kita sebut berkaitan dengan extend, kita sebut berkaitan dengan kepala membesar, enlarge,
as if head were enlarging tadi. Sensation as if head were enlarging. Maknanya kita rasa perkara membesar. Di pipi dan bibir juga kita sebut macam membesar juga, tapi istilah kita gunakan ialah bengkak. Kerana istilah Inggeris dia sebut swollen. Swollen, distensive, enlarge. Itu simptom yang hampir-hampir dekat lah. Swollen ni lebih dekat kepada istilah bengkak. Okey, so kedua pipi dan bibir kita lihat dia bengkak kawasan tersebut. Ada acne. Acne ni italic, maknanya simptom acne ataupun simptom jerawat itu jelas jerawat yang melarat dalam musim panas. Tadi kita sebut juga apa tadi? Melarat dengan hangat. Okay, melarat dengan hangat tadi. So di sini melarat dengan musim panas. Disebabkan penggunaan kosmetik. Maknanya kalau jerawat itu timbul kerana kita mengguna alat-alat kosmetik, maknanya sesuailah dengan remedi Bovista. So, sekarang kita pergi pada bahagian gesture. Dia kata perasaan seolah-olah ada seketul ais. Dalam bahagian perut dia tu, dia merasa ada rasa sejuk, ada seketul ais. Tidak tahan dengan pakaian. Ini satu simptom penting juga. Tidak tahan pakaian ketat melilit pinggang. Okey. Tidak tahan dengan pakaian ketat melilit pinggang. Kalau kita ada belajar remedi-remedi utama tu, ada satu remedi yang berkaitan dengan kita tak tahan dengan pakaian ketat. Kalau boleh ingat remedi apa tu, mungkin ada yang sudah belajar. Antaranya mungkin ialah remedi yang diperbuat daripada haiwan. Haiwan apa? Haiwan ular. Haiwan ular itu dia tidak tahan dengan pakaian yang ketat. Kita lihat lagi. Sebab ini ketat ni penting di sini. Akan disebut lagi di tempat lain. Okey, kita lihat remedi simptom partikular perempuan. Dia kata diarrhea sebelum dan sepanjang tempoh haid. Bila datang haid saja, dia ada rasa cerit-berit. Sebelum haid, dah start dengan cerit-berit. Maknanya setiap kali nak datang haid, bila dia kena diarrhea, dia rasa, dah cukup dah nak datang haid. Dah dekat dah, mungkin dah 3 minggu, 4 minggu, rasa macam haid nak datang. Dia ada diarrhea. Jadi selalunya orang Papua dia akan kenal, ni diarrhea ni. Maknanya nak datang dah haid ni. Maknanya dia boleh rasa. Dan juga bersama dengan itu, boleh jadi juga dalam tempoh haid. Dan sepanjang masa haid dia 7 hari ke 9 hari ke, ada diarrhea. Ini simptom Bovista. So haid dia pula datang terlalu awal dan berlebihan. Saya tidak beri fokus sangat. Sebenarnya isu-isu isu-isu wanita yang berkaitan dengan haid ni sangat penting dalam homeopati. Dan remedinya sangat banyak untuk kes haid lewat, haid awal apa semua ni. Mungkin kaum wanita boleh peka bahagian itu dan boleh mendapat remedi yang lebih baik. Tapi saya ni baca di sini sajalah. Dan ada beberapa remedi mungkin yang ada dalam ingatan. So haid terlalu awal dan berlebihan sesuai dengan Bovista. Dan haid dia pula melarat sewaktu malam. Maknanya kalau keluar tu banyaknya pada waktu malam. Dan perasaan menggiurkan. Perasaan menggiurkan. Istilah yang kita terjemahkan daripada perkataan voluptuous. Voluptuous sensation. Leukorrhea acrid. Okey, ada leukorrhea, ada masalah keputihan. Okey. Perasaan menggiurkan, voluptuous sensation. Ada perasaan minat lah di situ. Dan keputihannya, sebab istilah acrid, saya terjemah dia sebagai tajam. Boleh terjemahkan, bahasa Melayu pun ada perkataan acrid. Kadang-kadang diterjemahkan sebagai pedih, boleh juga. Saya sebut situ tajam acrid.
yang memedihkan lah sebenarnya. Dan leukoria ni pun dia pekat. Dia kental seperti hingus yang kita cakap awal tadi, dia kental, kehijauan. Okey, ada ciri-ciri kehijauan berikutan head, maknanya selepas datang head. Selepas datang head. Follows menses. Follows maknanya mengikuti head. Dan okey, sekali lagi dia sebut di sini, tidak tahan dengan pakaian ketat sekeliling pinggang. Okey, tidak tahan dengan pakaian ketat. So remedi Bovista ni, kalau orang ada perasaan rasa ketat, itu sesuai. Okey. Dan di sini disebut dalam kurungan lakisis. Okey, ini yang saya nak sebut tadi, lakisis. Remedi ini daripada haiwan ular juga. Okey. So tidak tahan dengan pakaian ketat sekeliling pinggang. Sama. Okey, so ini remedi ni, orang yang tak tahan pakai ketat, dia tak selesa, tak senang, nak jalan pun tak sedap. Sama juga kalau kita ni ketat macam ni, setengah orang tak boleh. Setengah orang tak boleh ketat macam ni, maknanya dia kena buka. Kancing dia ni dia kena buka. Ini orang yang tak tahan dengan pakaian ketat. Bakat di sini bukan kebolehan, bakat. Istilah bahasa kita, saya sebut di situ bakat sebagai kesan-kesan sesuatu. Dia sebut sini bakat head di antara head. Maknanya kesan-kesan head di antara head. Okey, bagi orang perempuan itu disebut cannot bear tight around waist, traces of menses. Traces of menses between menstruation. Maknanya ada kesan-kesan head antara head. Maknanya apa tu? Maknanya ada perdarahan, sikit-sikit darah tu keluar antara dua head. Okay, begitulah maksudnya. Okey, so kita sebut dia bakat-bakat, traces sebenarnya, ataupun tanda-tanda seakan dalam head, di antara dua head. Di antara dua head yang datang, yang sebelum dan yang selepas tu, tengah-tengah tu ada juga tanda-tanda nak keluar darah ke, umpamanya kesakitan kawasan tundun pubis semasa head dia rasa sakit. Bahagian tempat keluar bulu ari-ari dia tu, dia rasa sakit di situ. Ini simptom Bovista. Okey, satu istilah yang diberikan oleh Dr. Boric, metrorrhagia. Okey, apa itu metrorrhagia? Dia merujuk pada tadilah. Tadi dia sebut bakat-bakat head saja di antara head. Metrorrhagia ni maknanya abnormal bleeding, maknanya perdarahan luar biasa antara dua head yang biasa. Okey, setiap berapa hari, 29 hari ke, 27 hari, 30 hari ke, dia keluar head. Antara head itu ada perdarahan berlaku. So, itu abnormal dan itu disebut metrorrhagia. Kemudian disebut cysta peroverian. Ini istilah bahasa Inggeris pun disebut peroverian cyst. Peroverian cyst maknanya ada cysta lah. Ada bengkak. Ada bengkak. Jenis-jenis bengkak bentuk berhampiran dengan ovari ataupun tube fallopian. Okey. Ada cyst. Cysta ni dia bengkak yang tidak begitu bahaya tapi mungkin tidak menyelesakan. Okey, cyst ni boleh juga menyebabkan orang tidak selesa. Dia tidak malignant lah. Kita biasanya tidak malignant lah. Kalau malignant tu orang cenderung tu melihat dia takut-takut ada kanser. Dia tidak malignant. Tetapi dia terbentuk di dekat sarang telur dia. So abdomen. So ini Bovista pun ada simptom kolik, maknanya rasa memulas. Rasa memulas bahagian abdomen tu, kawasan termasuk perut itu. Dan urin atau air kencing dia berwarna merah. Okay, kolik dia itu lega bila dia makan. Okay. Setengah orang kolik, dia rasa memulas itu tak boleh nak makan. Tapi untuk Bovista ni, kalau dia makan dia rasa lega. Maknanya kolik mungkin disebabkan oleh kurang makan, seperti orang gastrik lah.
Datang gastrik sebab dia terlewat makan. Okey, sama. Kolik yang untuk Bovista ni, bila makan dia rasa lega. Okey. Membongkok lipat 2. Satu simptom Bovista juga mesti bongkok. Mesti dia bongkok. Bila dia datang kolik tu, dia bongkok itu baru dia rasa lega. Okey, so sebab itu dia kata mesti membongkok lipat 2. Kenapa istilah saya terjemah begitu? Kena lihatlah bahasa Inggerisnya apa dia sebut. Okey, apa disebut? Dia kata abdomen colic with red urine must bend double. Okey, istilah yang tepat must bend double, mesti bongkok lipat 2. Ada istilah biasanya disebut sebagai melipat udang. Bongkok melipat udang, maknanya kita bongkok tu seperti udang, kedudukan udang tu. Sebab itu ada terjemahan, saya jumpa terjemahan dia kata bongkok lipat udang. Boleh dipakai jugalah. Lipat 2 pun boleh juga. Okey. Cuba ingat satu remedi penting juga yang selalu ada kaitan dengan mesti bongkok lipat 2. Saya pun biasa guna remedi tersebut, tetapi waktu ini tak ingat. Biasa, remedi itu biasalah. Okey. Sakit sekitar umbilicus. Okey, mana ada juga rasa sakit kawasan pusat. Okey. Sakit kawasan pusat, ada kolik, ada rasa memulas, dan untuk legakan dia terpaksa membongkok ataupun dia kena ambil sedikit makanan, dia rasa lega. Mencucuk halus. Okey, istilah mencucuk halus ni, dia bahasa homeopati ni. Macam-macam istilah mencucuk. Mencucuk ada yang sebut apa ni? Dating, feeling dating seperti damak ada juga. Ada yang sebut tapi mencucuk halus, kalau saya terjemah itu dalam mana-mana tempat dia merujuk kepada stitches. Saya sebut mencucuk halus itu sebab stitches. Seperti jarum kita cucuk itu, stitch ni menjahit. Sebab itu kita ada lihat terjemahan sahabat yang ada buat beberapa remedi, satu buku dengan beberapa remedi. Ada selalunya dia cenderung untuk jemah buku seumpama Borit juga. Dia sebut menjahit. Menjahit itu merujuk pada stitches. Stitches ini saya lihat lebih tepat dengan istilah rasa mencucuk yang sangat halus seperti jarum. Beza dengan cucukan tombak. Ini jarum. Mencucuk halus melalui perineum ke arah rektum. Okey, bahagian bawah tu menuju rektum dan juga bahagian kemaluan. Rasa mencucuk dekat kemaluan. Biasa siapa yang pernah ada. Tapi biasa yang berumur lebih ni, kita sudah melalui macam-macam rasa cucuk di pelbagai tempat. Orang gout kadang-kadang ada rasa mencucuk. Orang yang ada masalah arthritis pun ada juga rasa mencucuk. Ada orang tua yang bangun pagi pun dia rasa tercucuk-cucuk kat tapak kaki dia. Itu cucuk-cucuk lah semua tu. Istilah dia sama. Cuma saya bezakan cucuk tu halus kalau dia disebut stitches. Okey, diarrhea. Okey, ada diarrhea tadi disebut. Itu berkata apa tadi kita sebut diarrhea? Kita sebut berkaitan dengan head tadi nak sampai head dah mula start cerit-berit. Dan kemudian sepanjang tempoh head tu kerap kali dia cerit-berit. So di sini disebut bahagian abdomen ni disebut diarrhea yang kronik. Orang ini ada diarrhea yang kronik. Siapa? Dia kata orang-orang tua. So orang tua yang cenderung mendapat diarrhea dan teruklah diarrheanya. Kalau datang mungkin berkali ataupun dengan rasa sakit yang memulas tadi juga. Dan dia melarat waktu malam. Sebelah malam dan awal pagi. Tengah hari dan petang dia lega. Okey. So ini diarrhea orang tua. Cuba perhati diri masing-masing agak-agak bila datang diarrhea ni bila. Ada orang lepas makan benda yang mudah diarrhea sikit,
pisang ke, buah-buahan yang masam sikit, dia mudah kena. Isteri saya umpamanya, anak-anak saya cenderung. So kalau dia ambil buah, dia ambil sebiji aja. Ataupun separuh saja. Kalau apple tu dia potong-potong. Sebab apa? Dia cenderung untuk mendapat mudah berak lah kita kata. Kalau tidak diarrhea pun, tapi mudah berak. Ada orang yang begitu sensitif dengan makanan, dia jadi mudah. Boleh cubalah, beberapa remedi banyak, termasuklah arsenicum pun ada juga isu-isu diarrhea. Tapi ini kita cerita tentang Bovista. Saya belum cuba lagi. Saya cuba yang lain. Saya juga ada kadang-kadang saya ni susah nak diarrhea sebab kita orang yang cenderung kepada ke arah semelik. Tapi ada kadang-kadang bila kita makan benda tertentu boleh menyebabkan diarrhea. Dan orang tua yang diarrhea, di sini dicerita mengenai orang tua yang diarrhea yang kronik. Okey. Jangan pergi jauh-jauh lah. Ada orang tu bila dah sampai umur 60-70 ni, bila diarrhea risau juga. Takut ini petanda-petanda di hujung. Petanda tu. Saya pun kadang-kadang terfikir juga. Bila sahabat, saudara yang dah tua-tua ni nak diarrhea ni, rasa macam dekat-dekat. Ada sahabat saya di college dahulu juga, dia kena diarrhea. Dia cerita kat saya nak kata nak bagi ubat apa, saya bagi arsenicum. Tapi dia kata keluar tu baru aja lepas makan dia dah keluar. Baru aja lepas makan. Saya terfikir 2-3 jenis ubat saya cuba, termasuklah aloe. Aloe juga satu remedi untuk diarrhea juga. Dan saya rasa pelik jugalah. Tapi selepas 2 hari selepas itu, ayah dia sudah datang. So ziarah dia. Masa itu dia tinggal di rumah koperasi di sini. Jadi bila pagi tu, jadi dia tak selesa. Dia tak adalah rasa demam. Saya rasa panas sikit-sikit. Lepas tu dia cenderung makan saja. Lepas tu beberapa waktu kan dia cenderung untuk buang air. Jadi pergi sampai ke dalam kampung, pergi Buruk, Bomoh. Tak jadi juga. Besok tu, bila saya pergi, saya sentuh kaki dia. Rasa lain. Rasa sejuk, rasa lain. Wallahualam lah, itu rezeki lah masing-masing. Kalau kita boleh kenal petanda. Selepas itu saya didapati, esoknya bila saya pergi ziarah tanya, katanya dibawa ke hospital dan disahkan meninggal. Meninggal ni. Itu sahabat saya lah, Razali nama dia. Orang yang bekerja dengan Mara ni. Muda lagi, belum kahwin, tapi tadi umur dia dah 30-an, 40 lah lebih kurang. Meninggal lah. Ya. Diarrhea. Itu sebab kadang-kadang bila orang diarrhea ni kerap sangat, kita risau juga orang tua. Saya pun kadang-kadang kita risau juga diri kita. Kenapa tiba-tiba macam ada sesuatu petanda ke arah itulah. Okey, so ini remedi untuk diarrhea, untuk cerit-berit orang tua yang melarat waktu malam dan juga bangun pagi dia sudah nak berak. Takut. Saya pun takut juga sudah sampai umur. Itu yang kita perlu banyakkan sikit ibadah, baca Quran ke apa, buat ibadah lebih sikit. Sebab kita tak tahu apakah yang akan berlaku sebelum tiba ajalnya. So, diarrhea kronik orang tua boleh berlaku. Okey, kita pergi pada last. Biasanya last ni kalau ada bahagian kulit. Okey, ada kulit, ekstremiti dan kulit. Okey, ekstremiti dia kata ada kelemahan, rasa kelemahan yang amat. Tadi kita sebut pasal kelemahan tadi. Yang ni kelemahan ini disebut great weakness of all joints, clumsiness. Okey, kelemahan yang sangat pada kesemua sendi-sendi. Clumsiness, rasa canggung. Okey, dia berbalik kepada istilah awal yang kita sebut tadi pasal rasa kekok. Rasa kekok. Rasa canggung, rasa kekok dengan kedua tangan. Okey, rasa nak pegang sesuatu tu rasa pelik. Ini simptom simptom orang di dekat-dekat dengan nak sampai ajal ni kot. Tidaklah mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tapi simptom-simptom ni kalau kita belajar kita kata gerontologi tu, ilmu berkaitan orang tua ni,
fasa-fasa dia, ada waktu kita rasa kekok, pegang sesuatu. Dan menyebabkan barang yang kita pegang tu jatuh dari tangan. Okey, kita boleh cuba remedi ini. Kalau bila pegangan kita tidak kemas, kita cuba cari remedi ini. Berapa potensi nanti kita lihat. Dan katanya kecapikan. Letih sangat kedua tangan dan kaki. Saya istilah kecapikan. Saya kadang-kadang guna bahasa Indonesia ini. Weariness of hands and feet. Okey, itu istilah asal dalam bahasa Inggeris. Weariness. Kecapikan. Wear ni, wear and tear. Wear ni istilah dia kita boleh sebut house. Tapi kalau kita guna istilah house, kita nak sebut house maknanya itu akibat penggunaan dia jadi house. Takut kita translate dia jadi rasa house dahaga. Dia bukan house dahaga. Dia wear and tear, weariness. Kehausan boleh sebut tapi tidak begitu cantik lah. Sebab itu saya guna perkataan kecapikan pada kedua tangan dan kaki. Rasa haus lah. Mungkin selepas penggunaan dua tangan dan kaki ke banyak guna ke menyebabkan dia capik akibat banyak guna lah. Itu weary sebenarnya, makna kepada weary. Perpeluhan pada axilla, maknanya kat bahagian ketiak itu kita lihat kuat berpeluh sehingga ada bau, dan bau dia bau seperti bawang. Okey, sahabat yang ada buku material medikal homeopati boleh rujuk. So, hujung coccyx tidak tertahan rasa gatal. Okey, extremity. Kita sebut pasal extremity. Coccyx-nya, bahagian hujung ke rektum itu, tidak tertahan rasa gatalnya. Menyebabkan kita hendak menggaru. Ada eczema lembab pada belakang tangan itu cenderung berlaku eczema. Lembab maknanya basah lah. Biasa orang kena eczema ni kan kita lihat kering kulit dia. Dah lepas itu ada lembab, dry lah biasanya. Gatal-gatal pada kedua kaki dan betis. Okay? Banyak tempat gatal. Kulit juga eczema. Bersama dengan masalah gatal itu ada edema. Edema itu maknanya ada bengkak dalam sendi-sendi. Tapi dia kata selepas fraktur. Maknanya ada bahagian tulang-tulang yang patah ke dalamnya menyebabkan sendi-sendi itu mengalami edema. Okey, kita lihat kulit last sekali yang disebutkan oleh Dr. Borik ini. Instrumen tumpul meninggalkan kesan yang mendalam pada kulit. Istilah asalnya pun instrumen. So, saya terjemahkan pun instrumen juga. Maknanya, benda tumpul. Alat-alat tumpul. Seperti kena tukul ke. Tukul itu benda tumpul lah. Kena, bukan bahagian tajam dia. Kena benda tumpul dan dia tinggal kesan yang mendalam pada kulit. Kena gelas ini pun terantuk. Ini benda tumpul ni. Benda tumpul terantuk dan kita rasa terkesan teruk. Seolah-olah menyebabkan memar. Kalau memar kita tahulah kita akan guna nikah ke, ruta ke. Ada urtikaria ketika kerangsangan. Bila ada terangsang, ada masalah kulit. Bila sebut urtikaria, dia selalunya menonjol. Kulit itu menonjol. Seperti kena ulat bulu. Urtikaria, ada kelumpuhan. Ada urtikaria dan ada kelumpuhan reumatik, palpitasi dan diarrhea. Ini mana simptom jelas ada masalah kulit dan dia rasa lumpuh reumatik. Maknanya sengah sendi dia itu dengan rasa lumpuh. Lepas tu ada denyut-denyut dalam pada jantung dia, dalam dada dia rasa berdebar dan ada diarrhea. Remedi yang boleh kita rujuk selain Bovista ialah Dulcamara. Cuba lihat keadaan sesuai tak dengan Dulcamara, lihat simptom Dulcamara. So, gatal bila mula hangat kepanasan. Bahagian ini sekali lagi disebut, tadi awal kita sebut gatal dan ada simptom lain juga yang tak boleh dengan hangat kepanasan. Kita sebut tadi ya. Bahagian mana tadi?
asfiksia disebabkan wangian. Ada gatal tadi kita sebut. Okey, ini kulit kepala, bahagian kepala tadi, lihat bahagian kepala dalam buku. Tadi sebut kulit kepala gatal-gatal melarat dengan kehangatan. Sensitif, menggaru hingga cala sakit. Okey. So di sini dia kata gatal bila bermula hangat kepanasan. Saya guna istilah hangat kepanasan. Tadi disebut warmth. Di sini dia sebut moist eczema. Dia sebut itching on getting warm. Okay. Bila mula nak panas, itching. Maknanya ada gatal-gatal. Eczema moist. Okay. Ini ciri-ciri eczema lah. Eczema moist. Eczema dia lembab. Tempat itu lembab dan ada bentuk keruping-keruping tebal. Okay. Ini orang eczema lah. Jangan tanya saya. Jangan lihat orang yang ada simptom eczema macam mana. Selalunya kalau orang jumpa saya dululah masa saya merawat, saya lebih cenderung minta dia pergi jumpa Dr. Surya Khatun ataupun orang yang pakar bahagian kulit lah. Saya masalah kulit ni saya jarang rawat. Melainkan benda tu tersangat-sangat jelas. Kalau tidak, sukar nak lihat simptom emosi dan lain-lain. Untuk dapat keseluruhan simptom. Jerawat-jerawatnya memenuhi seluruh badan. Maknanya bukan di muka sahaja, seluruh badan. Ada scurvy, maknanya nanti kita sebut tadi pasal cepat pecah-pecah mulut ni. Ada scurvy, samalah. Erupsi herpes, maknanya ada jenis kayap juga yang ada letusan gatal dia. Ada pruritus ani. Pruritus ani, ani itu merujuk kepada anus lah, bahagian tubuh itu pun ada gatal-gatal yang kronik. Ada urtikaria, bedan-bedan ketika terjaga di waktu pagi melarat. Bila mandi dia melarat. Okey, urtikaria dia ni melarat dengan mandi. Yang tadi dia sebut dengan hangat, dengan kepanasan. Di sini dia kata urtikaria ketika terjaga di waktu pagi melarat daripada mandi. Okey, cek, cuba lihat. Dan dia sebut juga pellagra. Satu perkataan saja kita boleh sebut pellagra. Ini penyakit kulit yang ada masalah dengan kekurangan vitamin B. Vitamin B. Okay, so orang yang kurang. Sebab itu penting kita dengan vitamin ni. Ambil vitamin B, vitamin C, vitamin B12. B itu disebut niacin. Tapi B12 itu vitamin B kompleks. Okay, saya pun ambil sekarang, saya ambil. Banyak ambil lah. Sebab dia bagus juga untuk orang yang ada gout. Bagus juga untuk kesihatan orang biasa-biasa ataupun orang pecah-pecah mulut masalah scurvy tadi, baguslah ambil vitamin B12. Di sini dia sebut B, bukan B12, tapi tidak rugi kita ambil B12. Okey, ada masalah kulit, ada masalah radang mulut, cerit-berit, semua sesuai. So, hubungan dikata Bovista Antidote Applicita. Ya, kalau kita ada ambil bahan bahan luaran lah. Kelemasan daripada gas. Selepas ras dalam urtikaria kronik. Lepas menggunakan remedi ras, kalau urtikaria boleh follow dengan Bovista. Okey. Ada lagi dia sebut di sini bandingkan Calcarea ni. Calcarea Soft, Calcarea apa lagi yang ada. Calcarea Cup, boleh banding semua. Rastox, Sepia, Secuta itu remedi ada kaitan dengan kulit. Dan dos remedi ini disarankan dengan potensi ke-3 hingga ke-6. Okey. Itu dos untuk Bovista, guna Bovista 3 dan 6. Saya nak ambil daripada buku Master Key. Ada siapa yang cari Master Key, cuba carilah dekat Breakfield. Saya tak tahulah dia ada jual lagi ketika dulu ada. Master Key tu homeopatik material medika. Okey. So di sini juga ada sebut simptom yang kita sebut tadi, saya nak petik sahaja. Dia kata dia ada sebut wanita-wanita tua yang ada masalah palpitasi, yang ada masalah letusan-letusan yang jenis kering ataupun lembab boleh guna. Stammering children ada masalah, kanak-kanak yang gagak bagus diberi. Orang yang cenderung untuk hemorrhage, untuk berlaku perdarahan, boleh guna.
Dan kulit flabby, dia kata skin flabby maknanya kulit itu mengendur, jatuh. Okey, boleh cuba. Dia juga sebut mengenai tight clothing. Maknanya kalau kita pakai yang ketat, tidak tahan sangat. Maknanya orang yang tidak tahan dengan pakaian ketat tu, terus kita boleh fikir ataupun berikan Bovista. So, terima kasih sahabat. Dah lebih kurang 1.5 jam lebih jugalah kita bicara mengenai remedi Bovista. Okey, sengaja saya masuk dalam grup yang ini sebab saya nak lihat dia boleh disimpan atau tidak. Saya percaya dia masih boleh disimpan kalau dalam grup. Luar grup memang diberi hanya sebulan sekarang. Saya rasa sesuai juga sebab sekarang ramai orang yang live. Bila kita live panjang-panjang, dia punya gigabyte dia nak simpan pun banyak, makan space. So kalau dia kumpul habis satu buku, memang banyaklah space dia. So kita pun tidak boleh salahkan dia. Tapi insyaAllah mungkin apa yang dibuat dalam grup ni akan tertinggal dalam grup. Okay, terima kasih kepada sahabat semua yang sempat bersama dalam celoteh Materia Medica Rare Remedies. Remedi yang jarang-jarang kita jumpa tapi yang berguna juga dalam homeopati. Kita jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan. Terima kasih kepada semua sahabat yang sempat online pada masa ini. Tak ada pertanyaan, tak apa. Boleh WhatsApp. Itu saja daripada saya. Mudah-mudahan kita semua sihat, kekal, cergas walaupun usia kita sudah lebih. Yang muda-muda berjaga kesihatan supaya boleh bertahan lagi lama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.